Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Subhanaka ya Rabbana subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. Yang dikasihi Tuan Haji Muhammad Nazri bin Muhammad Sa'ad, pengerusi Qaryah Surau Diri Jumaat Al-Ikhwan, ahli-ahli jawatan kuasa surau, para pegawai surau, ahli-ahli jamaah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita iftitah majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan seluruh rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dan telah menetapkan bagi kita segala ketetapan dan takdir-takdir. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita dalam kelompok orang-orang yang soleh yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat, mendapat syafaat baginda Nabi SAW, lebih-lebih lagi di yaumul mahsyar kelak. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung muzakarah kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ghafarallahu lahu, amin. Jadi dekat mana tu kita? Ke surah apa 12? Ke surat 12. Betul. 10. Wih, 10 tu. Hah? Ke surat 12. 10 dari bawah. Maka pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi muka surat 12, baris yang ke-10 daripada bawah. Kalau kitab Jawi lah. Kalau kitab Rumi kita muka surat bawah. Ya? 50. Oh, muka surat 50. Para yang ketiga, maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu. Ya. Boleh? InsyaAllah. Ya, boleh. Betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam alaihissalam, tatkala keluar daripada syurga dan melihat ia akan zulmat dan takut ia akan sebagai takut yang sangat, maka tatkala subuh dan pecah fajar sembahyang ia 2 rakaat yang pertamanya, syukur ia bagi kelepasan ia daripada
kelam. Dan rakaat yang keduanya ia syukur, dan rakaat yang keduanya syukur ia sebab kembali siang hari dan pertama-tama. Jadi ini tentang kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana pada kuliah yang telah lepas kita telah bicarakan, pada setiap lapisan-lapisan langit itu ada para malaikat yang solat, tetapi perlakuan-perlakuan solat mereka hanya satu-satu saja. Ada yang rukuk terus rukuk, ada yang sujud terus sujud, ada yang qiyam, berdiri saja, qiyam saja, dan berbagai-bagai lagi perlakuan mereka. Jadi perlakuan-perlakuan malaikat itu dihimpunkan, semua perlakuan-perlakuan itu daripada langit pertama sampai langit ketujuh, ini hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah hadiah yang besar, kurniaan solat. Dalam hadiah itu ada lagi hadiah. Dalam hadiah itu ada hadiah lagi. Dalam kurnia ada kurnia. Kurnia bagaimana? Kurnia bagi orang yang dapat solat. Bukan semua orang nak solat, ataupun bukan semua orang yang tahu solat boleh solat. Bahkan bukan orang yang solat tahu solat. Itu dua perkara berbeza juga. Bukan semua orang yang tahu solat boleh solat. Bukan semua orang yang solat tahu solat. Jadi itu kurnia atas kurnia lagi, kurnia dalam kurnia lagi. Jadi orang yang boleh solat dan orang yang tahu perlakuan-perlakuan dalam solat. Tahu saja tak cukup juga, tak khusyuk pula. Nak dapat markah penuh kena khusyuk lah. Nak dapat markah penuh kena tahu dari segi rukun-rukun, syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah, rukun-rukun semayang, rukun-rukun solat. Lepas tu dalam tu ada lagi kurnia. Ada lagi orang yang semayang jemaah. Dalam semayang jemaah ada lagi kurnia, datang pula ke masjid, ke surau. Dalam tu ada lagi kurnia. Tak habis-habis. Jadi ini semua min daqaiqin ni'am, daripada nikmat-nikmat yang halus-halus yang Allah Ta'ala kurnia pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu Syekh Daud ni cerita tentang solat, nak bagi tahu betapa besarnya kurnia ini. Kita kena jaga elok-elok, kena jaga molek-molek. Nikmat kurnia ini bukan semua orang dapat, bukan semua orang jaga elok-elok. Kadang dalam duk jaga-jaga pun ada yang terlepas lagi sembahyang. Dalam duk jaga-jaga pun jadi lambat lagi sembahyang. Tu macam-macam perlakuan-perlakuan orang yang solat itu macam-macam. Jadi pada malam ini kita cerita lagi tentang betapa sembahyang itu satu benda, satu kurnia Allah, satu nikmat yang besar. Sampai ada dalam kalangan Nabi-Nabi duduk dalam kubur pun sembahyang. Sebab apa? Sebab sembahyang tu satu nikmat, macam nikmat makan juga. Ada orang seronok main apa? Main pingpong. Dia seronok main pingpong. Dia bagi dia nikmat main pingpong tu. Ada orang seronok main bola, main badminton. Macam-macam lah orang seronok. Tapi yang seronok, orang-orang soleh seronok boleh sembahyang. Nabi sendiri seronok bila boleh sembahyang. Bahkan Nabi kata pada Bilal, "Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal." Wahai Bilal, kita rehat, wahai Bilal, kita rehat. Jadi rehat Nabi itu bukan makna rehat. Bukan makna duduk telentang, tidur telentang, bukan. Makna rehat Nabi itu, wahai Bilal, ni waktu kita sembahyang. Hana waktu solah. Ini waktu sembahyang. Itu makna arihna ya Bilal, kita rehat wahai Bilal, kita rehat wahai Bilal. Maknanya waktu sembahyang. Jadi sembahyang ni bagi jadi nikmat. Faham elok-elok ini kurnia Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi sembahyang juga. Ini disebut di sini Nabi Adam alaihissalam orang yang pertama sekali sembahyang subuh.
Maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam alaihissalam. Adam ni daripada apa? Udmah. Udmah ni mana apa? Hitam, bukan putih. Adam alaihissalam warna tanah liat tu. Adam alaihissalam tatkala keluar daripada syurga. Adam alaihissalam asalnya duduk di syurga. Asal duduk di syurga, tapi dikeluarkan oleh Allah kerana makan buah khuldi tu. Kan Allah Ta'ala pesan, semua boleh makan dalam syurga kecuali satu buah ni, jangan makan. Yang dia pesan jangan makan, memang Adam memang faham dah, dia tak mau makan. Tapi Tok Hawa ajak makan, isteri ajak makan. Jadi tu kadang-kadang tu orang kata, di belakang orang yang berjaya tu isteri. Jadi isteri ni main peranan sungguh. Kalau isteri tak main peranan, cari isteri lain. Tu cara dia. Saya kata saya pun TB juga. Jadi Adam alaihissalam yang pertama sekali sembahyang subuh. Jadi sembahyang subuh pasal apa? Pasal makan buah khuldi sekali dengan Tok Hawa, sekali dengan orang perempuan ni Hawa. Jadi Hawa ajak Adam. Sebelum tu Iblis lah. Iblis ni punya licik. Allah Ta'ala keluarkan dia daripada syurga, dia boleh masuk. Dia boleh masuk dengan rupa ular. Ni kalau kita baca dalam riwayat, dalam hadis ada banyak cerita ni. Iblis tu dia masuk dengan rupa ular, dia masuk dalam syurga. Dia menyelinap masuk, Allah Ta'ala tahu yang dia masuk. Semua apa yang berlaku ni, semua dalam pengetahuan Allah, semua adalah dalam tindakan Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dia yang buat semua tu. Semua tu ada hikmah-hikmah yang dia sahaja yang mengetahui segala kehalusan, segala hikmah-hikmah yang terselit yang ada dalam cerita ni. Allah Ta'ala tak pernah buat zalim, Allah Ta'ala tak pernah bersalah sikit pun. Jangan duk ada rasa dalam hati bila kita cerita begini, ni semua Tuhan buat ni, seolah-olah Tuhan tu zalim, seolah-olah Tuhan tu salah. Ada kadang-kadang orang macam tu. Jadi ni saya peringat dulu, sebelum kita cerita, kita peringat dulu siap-siap. Di dalam tu kita kena sentiasa baik sangka dengan Tuhan. Haram kita jahat sangka, haram kita buruk sangka dengan Tuhan. Haram bukan setakat Tuhan, bukan setakat haram, tetapi boleh menjatuhkan syahadah, boleh menyebabkan kita jadi kufur. Wal a'yadu billahi min zalik. Jadi Adam alaihissalam, Hawa ni dengan Hawa bersiar dalam satu taman syurga. Syurga ni luas dan juga semua ada. Semua yang nak, semua ada, semua yang nak ada mari depan. Sampai Allah Ta'ala kisah pasal penghuni syurga nak makan buah, bukannya perlu petik, buah tu yang mari. Kita nak makan buah macam mana? Nak makan buah rambutan, kena cari galah yang panjang. Lepas tu galah tu pula macam ada gunting tu, kena gunting pula. Nak makan buah durian, tengok dulu dia jatuh baru kita boleh ambil, tak boleh pergi petik. Dalam syurga tak macam tu. Dalam syurga kita nak makan buah apa, buah tu nanti datang kulur pada kita, ya sila ambil. Itu keistimewaan hebatnya dalam syurga. Tapi dalam banyak-banyak tu ada satu buah yang tak boleh makan. Ni saja nak jadi cerita, nak bagi Adam ni turun ke bumi. Jadi Hawa kata kita makanlah satu je, kita cubalah tengok. Buah lain semua kita pakai cubalah. Cuba. Dia pun cuba. Rupa-rupanya buah ni bila makan ni, saya ambil cerita Ustaz Nikmat. Kenal Ustaz Nikmat? Ustaz Nikmat apa? Nikmat Yusof. Cerita Ustaz Nikmat. Masa saya kecil-kecil dulu, Ustaz Nikmat datang ceramah di sekolah tu, kan? Ada cerita ni Adam. Jadi Nabi Adam ni makan buah ni, bila makan buah ni rasa sakit perut. Bila rasa sakit perut, dalam syurga tak ada tandas. Jadi tandas ni kena buat turun, kena turun di bumi. Itu yang jadi turun di bumi tu. Sebab bumi ni rupanya jambannya. Dalam syurga tak ada jamban. Dalam syurga makan macam mana pun tak perlu kepada jamban.
Tak perlu kepada jamban, tak perlu kepada tempat berak, tak perlu kepada tempat kencing. Tu senang kita cakap. Puas hati cakap tu. Payah nak lapik-lapik. Jadi bila turun ni rupa-rupanya gelap, turun waktu malam. Tu yang dia kata di sini. Maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam AS tak kala keluar daripada syurga, maksudnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din. Jadi Allah Taala buat turun. Ihbitu tu macam kapal terbang landing tu. Hubut. Ihbitu tu macam kapal terbang daripada atas dia nak landing, tu makna ihbitu, makna hubut. Jadi Adam tu diturunkan dalam dunia, dalam bumi, ke bumi. Jadi ketika waktu malam, tak kala keluar daripada syurga dan melihat ia akan zulmah. Zulmah tu maknanya kegelapan. Dan takut ia akan sebagai takut yang sangat. Jadi takutlah, gelap tak nampak apa, memang takut. Maka tatkala subuh dan pecah fajar, sembahyang ia 2 rakaat. Jadi bila subuh, bila ada fajar subuh kan, dia ada fajar sadiq dengan fajar kazib kan. Pecah subuh tu maknanya pecah fajar kazib tu dia sekejap je. Betul-betul fajar sadiq tu maknanya dah masuk waktu subuh. Maka tatkala subuh dan pecah fajar sembahyang ia 2 rakaat. Jadi dia sembahyang 2 rakaat. Yang pertamanya syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelam, maknanya dia syukur setelah ada cahaya. Masa turun dulu, masa turun tadi ni masa duduk tengah gelap, dia takut. Dan rakaat keduanya syukur ia sebab kembali siang hari. Jadi rakaat kedua Allah Ta'ala bagi ilham pada dia bahawasanya hari ini akan cerah. Bila turun fajar sadiq, Allah Ta'ala ilham. Ulama-ulama kata yang ni pun wahyu juga kepada Adam AS. Allah Ta'ala ilham kepada dia cara semayang dan semuanya itu adalah wahyu. Wahyu ni kepada Nabi-Nabi kadang-kadang bukan tanpa Jibril. Maksudnya tanpa Jibril. Wahyu ni berupa ilham-ilham. Kadang-kadang wahyu ni daripada mimpi-mimpi. Nabi-Nabi ni dapat wahyu daripada mimpi-mimpi. Kadang-kadang daripada ilham-ilham. Dan pertama-tama, jadi itu Adam lah yang mula-mula sekali sembahyang subuh. Nabi Adam AS yang pertama-tama sekali sembahyang subuh. Dan pertama-tama orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim AS. Jadi orang sembahyang zuhur tu Nabi Ibrahim AS tatkala menyuruh dengan sembelih akan anaknya. Jadi Allah Ta'ala perintah dia supaya sembelih anaknya. Jadi macam mana boleh perintah sembelih anak ni? Sebab Allah Ta'ala tunjuk kepada dia kaum-kaum yang kafir, yang musyrik, yang sembah berhala, yang tak mau kembali kepada Islam, yang tak mau sembah Allah, yang tak mau kembali kepada agama Tauhid. Jadi Nabi Ibrahim AS bila dia tengok kaum-kaum ni semua, dia minta kepada Allah supaya mereka ini semuanya diazab. Itu Nabi Ibrahim. Tak macam Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad kena baling batu pun ampun lagi orang. Kan? Peristiwa di Taif, Nabi SAW ketika mana di Taif dibaling batu. Kena muka, kena gigi sampai patah. Mengalir, darah dia mengalir, dia tahan dengan tangan. Dia kata kalau darah ni turun ke bumi Taif, habislah Taif ni. Tanah telan habis. Kan? Dalam keadaan macam tu, sakit macam tu, kan, dia ajak orang buat baik. Dia tahu kata mereka ni semua salah, ajak buat baik. Mereka balas dengan cacian, makian dan juga azab. Datang malaikat yang jaga bukit bukau Gunung Ganang, kata, ya Muhammad, perintah aja kami akan hempak bukit-bukit dia semua atas kepala mereka. Apa jawab Nabi? Nabi kata, tak payah, aku mengharapkan daripada zuriat-zuriat mereka
daripada tulang-tulang subur mereka lahir zuriat-zuriat yang beriman dengan aku. Punya pengampun Nabi tu, punya pemaaf Nabi. Sakit pun maaf lagi. Jadi Nabi Ibrahim AS ketika mana Allah Ta'ala tunjuk semua tu, dia minta supaya dia azab. Jadi apa jawab Allah? Allah Ta'ala jawab pada dia, wahai Ibrahim, engkau masih belum mengetahui, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau. Aku yang cipta mereka. Jadi Allah Ta'ala yang cipta. Allah Ta'ala cipta ni, makhluk-makhluk ni, dia sayang kepada makhluk-makhluk. Jadi dia letak sayang dia tu yang ikut Nabi Muhammad SAW, yang sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Nabi ni dia sayang semua orang, sayang semua binatang-binatang pun dia sayang. Kalau tengoklah kasih sayang Nabi itu bukan pada sahabat-sahabat saja, bukan kepada orang-orang yang bukan Islam saja. Kan kita dengar cerita orang Yahudi tu, Yahudi yang duduk pinggir Madinah. Yahudi buta duk maki dia, hari-hari duk maki. Dia buat apa? Dia suap makan. Yahudi tu tak kenal dia. Dia suap makan, hari-hari pergi suap makan. Hari-hari lepas subuh suap makan. Yang tahu cerita ni macam tu pun orang tak tahu. Cerita tu siapa pun tak tahu. Punya rahsia Nabi SAW buat kerja ni dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh ikhlas. Yang tahu siapa? Yang tahu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tahu pun sebab tanya Aisyah. Wahai Aisyah, ada tak lagi satu perbuatan, satu budi pekerti, satu kelakuan yang baik yang Nabi buat yang aku tak buat? Aisyah kata ada. Apa dia? Nabi ni tiap-tiap kali lepas subuh dia akan pergi bagi makan orang Yahudi di pinggir Madinah. Yahudi tu buta. Abu Bakar pergi bagi makan. Bila Yahudi tu, Abu Bakar suap kat Yahudi tu, dia kata, hari ni kamu suap tak macam selalu. Abu Bakar tanya ni pasal apa? Pasal hari ni kamu bagi makanan kat aku keras. Selalu makanan yang kamu bagi kat aku ni lembut. Abu Bakar kata, ya ke? Lepas tu apa ni, Yahudi tu tak ni lagi. Kata, siapa yang betul? Kamu suap pun lain ni. Suap, cara suap pun lain. Hak makanan yang bagi pun lain. Semua lain semua. Jadi Sayyidina Abu Bakar tanya macam mana? Dia bagi lembut, cara dia bagi lembut, makanan lembut. Dia layan aku dengan cara yang baik, cakap lemah lembut. Lepas tu apa ni, Yahudi tu dalam dia duk suap dia duk sebut tu, dia kutuk Nabi. Dia kata tak guna semua. Madinah ni jadi macam ni. Dulu kami yang pegang ekonomi Madinah apa semua. Sekarang mari Muhammad, dia tak guna semua. Kutuk Nabi Muhammad. Sampai Abu Bakar kata, kamu tahu tak siapa yang dah bagi kamu makan hari-hari ni? Sekarang dia dah wafat. Elok dia kata. Nabi Muhammad kalau wafat tu elok lah. Dia kata yang dah bagi kamu makan ni Muhammad. Muhammad yang bagi kamu makan. Yahudi tu orang panggil macam tersedak lah. Tersedak lah, teruja lah dengan apa yang Sayyidina Abu Bakar sebut. Nabi yang duk bagi dia makan, Nabi yang suap pada dia, Nabi yang duk mari tiap-tiap kali lepas subuh. Sampai dia akhirnya beriman. Ni beza akhlak Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi yang lain. Ni beza Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi yang lain. Jadi Nabi Ibrahim tu bila dia sebut macam tu depan Allah, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala wahyu pada dia supaya dia sembelih Ismail, sembelih anak sendiri. Macam mana dia minta kepada Allah Ta'ala supaya seksa makhluk-makhluk Allah, Allah Ta'ala pula minta kepada dia supaya dia sembelih anak dia Ismail. Dia buat yang kata Nabi-Nabi ni taat sungguh. Bukan takat Nabi Ibrahim saja, Ismail pun yang juga Nabi taat. Nabi Ibrahim pun dia tanya, Nabi Ibrahim tanya Nabi Ismail pun dengan cara yang baik. Aku lihat dalam mimpi aku ni bahawasanya anni azbahuk, sesungguhnya aku ni sembelih kamu. Nabi Ismail faham. Dia bila mimpi yang tu sebagai arahan, perintah. Apa jawab Ismail? Buatlah if'al ma tu'mar.
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Buat apa yang diperintah, kamu akan dapati aku dalam kalangan orang-orang yang sabar. Buat. Banyaklah cerita dia, panjang lah. Lepas tu bila nak sembelih kan, bila nak sembelih tu ngadap macam mana kita duk sembelih binatang korban ni. Ni semua daripada syariat Ibrahim. Sembelih binatang korban ni, dan memang sembelih sungguh. Pisau tu yang kata pisau yang ada pada tangan Ibrahim tu, sembelih sungguh Ismail, bukan tak sembelih. Kena sungguh leher Ismail tu, dia tarik. Tapi bukan pisau yang bagi bekas. Tu yang kita kena beriman dulu. Pisau tak bagi bekas maknanya pisau tu tidak memotong. Kena tak leher? Kena. Dia tarik tak? Tarik. Tapi masa dia tarik itulah wa fadainahu bidzibhin azim. Allah Ta'ala perintah Jibril buat turun kibas. Jadi kibas lah, kibas. Bukan lembu. Yang kita duk buat ni lembu. Yang Haji Nazri ni mula dengan kambing kibas. Jadi Allah Ta'ala buat turun kibas. Kibas ni bukan kambing kampung, kambing kacang tu. Kibas lah. Tapi orang kita kadang ada apa ni, bukan semua boleh makan kibas. Kibas tu kambing biri-biri tu yang besar tu kan. Kibas tu dia lain sikit. Tak tahulah, tengok dalam YouTube, tengok ada Mak Saleh sembelih kibas macam mana. Dia tutup telinga dengan, dia tutup mata dengan telinga tu. Pakai pejam macam tu. Sembelih lah macam dia kata kat kita. Sembelih lah, ikutlah, nak buat apa pun. Kan? Kalau kambing lain lembu meronta. Jadi sembelih. Sembelih Ismail tapi tak luka, dan juga Allah Ta'ala buat turun bagi hadiah kibas. Jadi mula dalam masa tu korban Nabi Ibrahim sembelih haiwan korban kibas. Jadi menyuruh Allah dengan melih akan anaknya, kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan. Dan adalah apa tu? Seru itu. Suruhan. Dia tulis apa? Suruhan itu. Dia tulis di sini seru. Dan adalah seru tu makna suruhan lah. Makna suruhan Allah Ta'ala tu pada ketika gelincir matahari. Apa makna gelincir matahari? Matahari ni duduk atas betul-betul atas kepala kita tu. Jadi dia gelincir sikit. Masa tu lah, waktu zuhur lah maksudnya. Pada ketika gelincir matahari, maka sembahyang itu 4 rakaat. Jadi Nabi Ibrahim sembahyang 4 rakaat. Yang pertama syukur bagi penebusnya. Jadi syukur Allah Ta'ala buat turun tebusan. Dan yang kedua bagi membukakan duka cita anaknya. Jadi memanglah siapa yang tak duka cita kan. Sebagai manusia bila nak kena sebelah anak, duka cita semua, duka cita. Termasuklah ibu Ismail, iaitulah Siti Hajar. Siti Hajar pun duka cita juga. Dan yang ketiga bagi menuntut keridhaan Allah daripadanya. Dan yang keempat kerana keadaannya sebab diberi penebus yang amat besar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibas yang amat besar, iaitu kibas yang yang bawa aturan. Dia tulis kibas Habil. Ada yang sebelum tu besar, iaitu kibas yang bawa turun daripada syurga, betul? Yang dibawa turun. Jadi kibas yang bawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Kibas Habil lah. Dia cerita anak Nabi Adam lah. Anak Nabi Adam, Habil dengan Qabil. Nak kahwin. Dia masa tu syariat, masa tu tak ramai orang macam kita sekarang ni. Jadi kahwin dengan adik-beradik. Jadi adik-beradik, tapi dia tak kahwin dengan yang lahir sekali dengan dia.
dia lahir dengan yang lain. Dia kahwin dengan yang lain, yang lahir. Qabil dia ada adik perempuan yang lahir sekali dengan dia, kemudian Habil ada adik perempuan yang lahir sekali dengan dia. Jadi kalau ikut tu, Habil kena kahwin dengan adik Qabil, Qabil kena kahwin dengan adik Habil. Kena cross macam tu. Jadi ceritanya ialah Qabil ni tak terima. Jadi bila tak terima, Allah Ta'ala buat sayembara. Sayembara macam mana? Siapa yang buat keluar sedekah dia diterima, dia akan dikahwinkan dengan siapa yang dia nak. Jadi Habil ni bagi kibas dia pilih kibas yang paling besar sekali. Dia paling besar, paling sihat, paling dia suka. Yang Qabil ni bagi gandum. Gandum pula gandum yang busuk, yang paling low grade lah. Jadi dua-dua ni dia letak di atas bukit. Bila letak di atas bukit, Nabi Adam AS munajat. Jadi ditarik, salah satunya ditarik, salah satu yang akan ditarik itu. Jadi yang ditarik itu yang diterima. Jadi yang ditarik itu ialah kibas daripada Habil. Jadi kibas daripada Habil ni duduk di syurga lah, duduk di atas. Jadi masa bila buat turun, masa Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala buat turun balik. Turunkan balik ketika mana Allah Ta'ala ganti sembelihan itu dengan kibas, ganti Nabi Ismail AS. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar iaitu Nabi Yunus AS ketika dikeluarkan dia daripada perut ikan nun, seperti burung anak. Burung anak apa ni? Seperti burung anak pula, seperti anak burung. Yang tiada berbulu, dia sebut di sini seperti burung anak yang tiada berbulu. Tukar tu, seperti anak burung yang tiada berbulu baginya, dan ia di dalam 4 kelam. Pasal duduk dalam perut ikan nun tu. Ikan nun tu ikan paus yang besar tu lah. Pertama, kelam zulmat kesalahan. Zulmat kesalahan, kelam kesalahan. Kedua, kelam airnya, air laut itulah. Dan ketiga, kelam malam, waktu malam. Dan keempat, kelam perut ikan. Dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar. Maka sembahyang itu 4 rakaat, syukur bagi Allah daripada kelepasan 4 zulmat itu. Dan pertama-tama orang sembahyang maghrib. Jadi syukur Nabi Yunus AS. Nabi Yunus ni dia Nabi kepada satu kaum yang dia dakwah kepada kaum tersebut. Pertama-tama masa dia dakwah tu, kaum tu tak terima. Jadi bila tak terima, datang Jibril AS bagi tahu, kata tunggu sekejap, bila azab turun baru kamu keluar dari kampung. Tapi dia keluar awal. Sebelum azab turun dia dah keluar. Dia keluar awal. Bila keluar awal, kaum dia tu nampak ada isyarat-isyarat seperti mana yang disebut oleh Nabi Yunus, bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka taubat sebelum azab turun. Jadi mereka taubat ni dalam keadaan Nabi Yunus tak ada. Nabi Yunus dah keluar daripada kampung. Jadi memang macam tu Nabi-Nabi ini, orang-orang soleh, mereka tahu kadang-kadang azab-azab, taufan, ribut, wabak nak mari. Ada radar. Mereka ni macam ada radar. Terutamanya Nabi-Nabi, mereka ada pemberitahuan-pemberitahuan yang Allah Ta'ala bagi tahu, sama ada melalui mimpi ataupun melalui malaikat ataupun melalui isyarat-isyarat yang lain. Jadi Nabi Yunus AS, cumanya Nabi Yunus ni dia keluar awal. Bila keluar awal, kaum ni mereka taubat, mereka beriman dengan apa yang Nabi Yunus ajar. Dan Nabi Yunus ni dah pergi naik satu kapal. Bila naik satu kapal ni kena ribut. Jadi orang dulu bila kena ribut, kapal ni kena ribut, dia kata ni memang ada, dalam kapal ni memang ada muatan yang kita kena bawa keluar. Maknanya ada benda yang Tuhan tak redha duduk dalam ni. Sebab bagi mereka, pegangan orang masa tu ialah yang pegang kapal boleh berlayar di laut itu Allah Ta'ala. Tuhan yang pegang kapal. Jadi mereka pun bawa keluar satu-satu. Muatan-muatan dia dikeluarkan satu-satu. Muatan dikeluarkan. Tak boleh juga. Ribut duk badai juga. Ni sikit hari lagi ni
Kalau datang ribut lagi macam ni, kapal kita boleh tenggelam. Lah kali apa mereka buat? Kata mungkin ada dalam kalangan kita ni orang yang dosa, yang dosanya tu tak diampun. Jadi buat macam mana? Mereka guna undi. Undi lah. Undi, siapa yang cabut satu kayu. Kayu mana yang paling panjang, kayu tu siapa yang cabut tu, maknanya orang tu akan dilempar laut, lempar keluar daripada laut. Lempar keluar daripada kapal. Cabutlah undi. Cabut undi. Cabut undi kena Nabi Yunus. Yunus bin Matta Nabi Yunus. Yunus ni mereka semua tahu kata dia orang baik. Dia dalam apa ni, nabi-nabi. Dia ni dalam kelompok nabi-nabi. Mereka tak percaya. Lagi undi lagi, kena Nabi Yunus lagi. Kali kedua apa, kena Nabi Yunus lagi. Undi lagi kali ketiga. Kali ketiga pun Nabi Yunus lagi. Dia nak buat macam mana? Dia kata kami tak boleh buat apa dah. Undi dah 3 kali berturut-turut dah kamu wahai Yunus. Nabi Yunus kata, ya, turunkan aku ke laut. Bila Nabi Yunus turun ke laut, diturunkan Nabi Yunus ke laut, datang seekor ikan besar, ikan paus, ikan nun. Dia telan Nabi Yunus. Biasa kalau dah ikan telan ni tak boleh hidup dah lah kalau dalam perut ikan kan. Tapi Allah Ta'ala masa tu juga ilham kepada Nabi Yunus AS satu tasbih yang sampai sekarang pun orang duk guna lagi tasbih ni. Apa dia? Tasbih tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Nabi Yunus duduk dalam perut ikan ni, duduk tasbih tu lah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Saya teringat masa di Palu tu, masa Palu Indonesia tu kena ni, salah seorang daripada pendakwah kita daripada Shah Alam, dia pergilah tolong orang di Palu tu. Dia bila dia turun tolong, dia kata habis, kira jadi macam padang jarak, padang terkukur lah. Ada lagi duk dengar suara-suara orang dalam tu, tapi tak boleh nak korek, tak tahu. Tapi dia kata ada satu timbunan dekat masjid, mereka korek, yang semua orang mati tapi ada seorang, rupanya dia ni Bilal. Dia Bilal masjid. Dia kena runtuhan, duduk dalam tanah. Tapi dia hidup semua, tak ada apa-apa. Baju dia semua kotor sikit je lah, tak ada salah semua, tak ada. Jadi bila orang angkat naik dia, orang tanya dia, ada amalan apa-apa ke yang selamat macam ni? Dia kata, saya tak ada apa lah, kan, tak ada apa, cumanya Allah Ta'ala selamat saya lah. Pasal apa, saya ni mungkinlah terhadang dengan batu kan, macam mana kan, duduk bawah tu. Tapi memang gelap lah, dia kata gelap lah, nak menyawa pun susah, tapi Alhamdulillah boleh menyawa. Orang tanya dia duk amal apa, duk baca apa? Mula-mula dia kata tak baca apa. Orang tekan tanya lagi, dia kata saya ni antara amalan saya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi macam tasbih Nabi Yunus juga. Jadi tasbih Nabi Yunus ni rupanya dia duk tasbih dalam perut ikan ni. Mungkinlah ikan tu rasa panas kot, kan, dia duk ada dalam tu. Ikan tu pun tak boleh lah, tak tahan lah, pergi tepi pantai, buang dia luah dia. Jadi dia pun keluar dalam keadaan mungkinlah kelendir ikan semua kan ada tu yang disebut di sini tu. Sebut sini macam apa? Seperti anak burung yang tiada berbulu. Macam mana anak burung keluar lah daripada telur tu kan. Lama lah pula duk cerita semua ni. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihissalam. Cukup agak. Kita sambung lagi. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihissalam, tak kala dikeluarkan dia Allah daripada antara kaumnya. Ni pun cerita seronok juga ni. Cerita nak kena salib. Dia rasanya sekadar itu saja. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita dalam keadaan PKP ni, kita pekat-pekat berjaga-jagalah. Dia dalam zaman-zaman begini elok kalau tak ada apa-apa duduk di rumah lah. Duduk di rumah elok. Kalau ada hal-hal penting baru kita keluar. Kalau tak ada hal-hal penting, kita duduk di rumah saja. Kita tak tahu lagi apa lagi wabak yang datang. Sebab akhir zaman ni banyak macam Nabi SAW sebut pun dalam hadis-hadis,
banyak yang wabak-wabak penyakit dan juga macam-macam malapetaka dan bala bencana, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita. Utamanya di dalam Tanjung Malim ni memang kita tak ada kes lagi kan. Dalam Tanjung Malim ni tak ada kes apa lagi. Moga-moga selamatlah. Moga-moga Allah Taala bentinglah kita daripada segala wabak penyakit dan daripada segala malapetaka dan juga bala bencana. Wallahu taala a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap saya mohon banyak-banyak ampun dan maaf. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.